لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita sambung lagi kitab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Adab-adab sembahyang berjamaah yang jawi pada muka surat yang ke-10, muka surat 10. Kalau yang Rumi itu saya tak pasti berapa, tapi adab yang ke-7 sampai pada syahdan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita dah bahas tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah jangan terlalu cepat. Jarak azan dan iqamah tu bagi jarak, kecuali pada sembahyang maghrib, sebab maghrib ni waktu dia pendek. Bahkan ada menurut qaul jadid, qaul yang baru. Qaul jadid itu selepas Imam Syafi'i pindah duk Mesir. Sebelum tu dipanggil dengan qaul qadim waktu Imam Syafi'i duk Iraq. Qaul qadim tu qaul yang dulu, qaul jadid qaul yang baru. Qaul jadid kata Imam Asy-Syafi'i waktu maghrib kadar orang berwuduk. Wuduk berapa minit? 5 minit. Lama sangat tu. 5 minit tu dia gosok sampai hilang bulu-bulu kaki tu. Tak sampai 5 minit lah, agak-agak tak apalah, kita ambil lah 5 minit. Takut saya ada orang yang was-was, ambil 5 minit. Menutup aurat, kadar menutup aurat, tutup aurat 5 minit. Pakai seluar apa 5 minit. Saya tak apalah, kita ambil jugalah 5 minit. Azan, iqamah, kadar azan dengan qomat 5 minit, 15 minit. Kemudian dan solat 5 rakaat secara sederhana. Kita semayang 5 rakaat. Contoh kita semayang 2 rakaat sunat sederhana. Rakaat pertama kita baca Fatihah, baca Quliyah. Rakaat kedua kita baca Fatihah, baca Quliyah, baca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, tu 2 rakaat sunat. Kemudian tambah 3 rakaat. 3 rakaat tu apa? 3 rakaat maghrib itulah. Habis semayang, habis waktu maghrib. Kira berapa minit agak-agak. Kadar maghrib taratu saja. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, qaul yang baru. Adapun qaul yang lama sehingga hilang syafaq merah, mega merah tu hilang. Tu jadi, tapi menurut ulama dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ini yang banyak diikuti adalah pendapat qaul qadim yang dulu. Maksudnya waktu maghrib itu sehingga hilang syafaq merah. Baik. Dan juga kita dah bahas sebelum ni, imam dan makmum tu kalau boleh beza, jangan bolot semua. Makruh hukum dia. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Ni makruh. Makruh tu apa? Duk buat selalu benda makruh ni, tak jadi wali. Buat selalu, tiap-tiap waktu dia buat, tak jadi wali tuan-tuan. Dia tak sampai pada haram, tapi tak jadi wali. Wali itu apa? Panjang cerita, kalau wali pun tak tahu. Nak bahas tu panjang. Baik.
Tapi bukan bermakna tak boleh. Kalau misalkan di kampung itu, contoh dia pergi berdakwah di kampung macam Sabah, Sarawak apa tu, orang kampung tu baru masuk Islam, dia seorang saja, memang dia lah, dia nak ajarkan. Saya jadi ingat dulu Syekh Fahmi pernah cerita, ada waktu dia almarhum Syekh Fahmi pergi berdakwah di belah Sabah tu. Dakwah-dakwah dia pun kata, "Ustaz, kami nak masuk Islam, tapi satu syarat kami tak boleh buat. Kami tak boleh tinggal belah babi. Sebab babi ni mudah kan, dia bukan macam kambing. Babi ni mudah, nak jaga dia mudah." Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Agak-agak kalau orang kata macam tu, kalau kita keras, dia kata kalau kami tak boleh belah babi, kami tak mau masuk Islam. Apa cara dia? Syekh Fahmi pun kata lah, tak apalah, yang penting masuk Islam dulu. Lepas tu sama-sama pelan-pelan kita ajak mereka hukum apa semua tu. Lepas tu pelan-pelan lah kita bawa lah apa tu, latihan, apa training, bela lembu, bela kambing, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan, jangan terus kita keras orang lari. Dulu saya ingat ada orang pernah cerita dulu di belah-belah Rusia, ada seorang raja. Jadi ada seorang ulama ni, dia pergi berdakwah. Orang Rusia ni dia minum wine tu kan, arak tu nak bagi sejuk badan. Dia kata, "Kami boleh masuk Islam, cuma satu saja syarat, kami tak boleh tinggalkan wine." Apa tu, arak-arak tu yang bagi perangat badan tu. Ulama ni keras, tak boleh, arak hukum dia haram. Kullu muskirin haram. Bagi dalil siap. Lo ni kan sebab dalil. Setiap yang memabukkan itu haram. Dia kata, raja ni kata, tak apa kalau macam tu tak masuk Islam. Tak masuk Islam semua tu. Bayangkan kalau dia kata, tak apa, masuk Islam dulu, nanti pelan-pelan boleh kita ubah. Nabi dulu syariat Islam mai pun tak terus haramkan arak. Pelan-pelan. Pertama, arak tak boleh kalau kita nak semayang. Waktu tu kan cara dia kan, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati solat ketika kamu sedang mabuk. Pelan-pelan. Lepas tu diharamkan secara mutlak, sehinggalah sahabat Nabi ni buat keluar arak daripada rumah, disiramkan di jalan Madinah, katanya banjir dengan arak pada hari tersebut. Itu cara dakwah Islam. Baik, tapi kalau tak ada masalah apa-apa, dia pergi bolot semua, yang ni elon dia nak makan semua, tu baik, tak boleh lah, makruh hukum dia. Tak sampai haram, tapi makruh. Jangan. Makruh ni buat-buat tak jadi wali tuan-tuan. Macam mana nak dapat karamah kalau buat benda makruh? Baik. Syahdan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang Jawi muka surat 10. Syahdan, sunat pada sembahyang maghrib itu bahawa dipercepatkan iqamatnya kerana waktu maghrib itu sangat pendek seperti yang disebutkan dalam qaul jadid. Begitu pula sunat dipercepatkan iqamah apabila masjid sudah dipenuhi dengan jamaah sejak awal lagi. Sebaiknya kan kita dah bahas sebelum ini, kalau apa tu nak tunggu jamaah yang tu lebih baik. Contoh, dia nak qomat tapi ada dia tak nanti akan mai jamaah. Waktu sekian jamaah akan mai. Contoh waktu tu, waktu apa orang ni, waktu masa rehat kerja tu akan mai 50 orang. Dia tunggu depa. Ni bagus. Tapi kalau jamaah dah penuh dah, gagah nak tunggu juga, ni tak boleh. Sunat dipercepatkan, penuh dah jamaah, banyak dah jamaah, dipercepatkan iqamah, itu lebih baik. Yang ke-8, adab yang ke-8, hendaklah yang jadi imam itu ikhlas bagi Allah Ta'ala serta mengerjakan apa yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia pada taharahnya dan segala syarat sembahyangnya. Maksud dia, kalau kita ni ikut mazhab Hanafi, mazhab Hanafi sentuh isteri tak batal wudu. Sentuh isteri tak batal wudu. Maksud depa dalam menafsirkan ayat aula mastumun nisa, maksudnya adalah bersetubuh dengan isteri, bukan menyentuh. Bersetubuh dengan isteri batal wudu kata mazhab Hanafi. Sentuh tak batal. Kita ikut depa macam mana? Sedangkan kita meyakini sentuh perempuan, sentuh isteri
itu membatalkan wudu. Nah, macam mana tu? Nah, dia kena jujur lah, imam tu kena jujur, saya mazhab Hanafi, kena jujur bagi tahu. Dia kena jujur dalam masalah ni. Sebab apa? Ini menyangkut dengan tanggungjawab seorang imam. Macam mana dia nak tanggung makmum yang masbuk tu? Dia kena jujur. Jangan pula jadi imam, dia biasanya ni hak jadi belah-belah Arab. Belah-belah Arab. Dia tengok kita orang ajam, dia tak mau bagi kita jadi imam. Antal ajam, anal Arab, tu dia. Tahu tu. Saya lebih fasih dalam cakap Arab. Dia ingat kita lekeh ke? Imam Nahu Sibawai itu, Imam Sibawai itu bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam mazhab 4 tu, 2 orang saja orang Arab. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Hanafi orang Parsi. Imam Hanbali bukan orang Arab. Nak kata apa? Sebenarnya kalau kita nak lawan boleh, cuma kita malas nak lawan bab-bab ni. Dah dia nak jadi imam, kita pun bagi dia jadi imam. Tengok-tengok pakai selok pendek bawah sikit pada lutut, kita pun was-was. Ni selalu tuan-tuan jumpa kat airport lah. Misalnya airport ada macam-macam tu. Baik, kena jujur. Macam contohlah imam di Mekah, dia bagi ruang. Jadi dia rakaat kedua sembahyang subuh kan, Sami'allahu liman hamidah, dia diam lama tu, tidak ada itu lama. Dia sengaja nak bagi ruang pada makmum yang mazhab Syafi'i yang ikut dia. Jadi kita bolehlah baca doa kunut. Doa kunut ni tuan-tuan tak perlu panjang macam kita duk baca tu pun tak apa. Setakat mana yang boleh, kata Syekh Fahmi. Ada lain pendapat kata kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Yang doa apa tu antara 2 sujud tu. Yang tu pun cukup dah. Tu dah termasuk dalam doa kunut. Atau baca Rabbana atina fid dunya hasanah pun cukup dah. Masuk semua tu tuan-tuan. Kalau di Jawa dipanggil dengan istilah doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dunia dan akhirat. Semua masuk kebaikan. Kalau kata tambah bini seorang ni kebaikan, masuk orang tu. Kalau kata lah, kalau berani. Tak berani tak usah lah duk buat. Nak kahwin 2 orang, masuk tajuk tu pula. Tak payah kita sambung dah. Masuk tajuk tu, tak apa isteri saya tak main, tak apa. Saya kita tengok live habis. Tidak luar kita. Baik. Dan makna ikhlas itu, ni maksud tadi ikhlas tu apa? Ikhlas bagi Allah. Maksud ikhlas tu apa? Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya itu. Kalau macam ni mampu, imam tu imam nak kena jaga masjid apa semua. Bukan macam tu. Kita jangan baca ni terus ni. Ikhlas mentang-mentang ikhlas, jenuh. Saya terkena tuan-tuan sekali. Kalau ketir tuan-tuan, tul apa semua kira. Saya pula waktu tak ada lesen ni, waktu balik daripada Yaman 2018. Kalau ketir tuan-tuan bukan kalau Kedah, kalau ketir nama KK juga. Kalau ketir tolak dalam lepas saya tolak 7.30 sampai pukul 9. Terima kasih Ustaz, gitu lah. Jam kita. Aku nak berminyak guna apa ni? Kenal sekali lah. Bawa orang lah kita driver. Bagi dia driver, kita tak ada lesen. Ni tuan-tuan, jangan. Ikhlas imam. Tak payah bagi allowance kat dia. Nanya orang. Nah, saya kalau bab ikhlas ni saya boleh hurai jelas ni tuan-tuan. Tapi saya lagi tuan-tuan tak balik tak apa, kita sikit lah. Hari ni sebab dalam pukul 9 lagi saya nak pergi jumpa Syekh Nazrul Nasir untuk minta kata pengantar kita Syama'il tu, minta dah. Hari tu 3 minggu lepas saya jumpa dah dengan Syekh Nazrul. Lepas tu minggu lepas saya pergi, Syekh Nazrul kata minta maaf lah Ustaz Amir tak siap lagi. Saya kata tak apalah, minggu depan. Dia kata okey insya-Allah. Malam tadi pun marin petang tu baru dia balas. Saya mesej WhatsApp pagi ni. Kata nak pergi esok, hari Jumaat esok dengan Habib Muhammad sekali. Jadi insya-Allah dia nak kena bertolak pukul 9 lebih tu kena bertolak dah. Johor Pedu tuan-tuan. Lebih kurang sejam juga tu. Dengan lampu merah apa. Baik. Kita tak apa, kita baca. Best Ustaz nak pergi jumpa Syekh Nazrul, dia wallahu a'lam lo ni apa. Dah baca lagi. Baik.
Dan jika mengambil imam itu akan rezekinya daripada yang diwakafkan atas orang yang jadi imam di dalam masjid itu, maka makruh. Tapi kena ingat, imam tu kalau tak ada kerja lain, dia tugas dia jaga masjid tu saja. Nah, kita kena faham lah, dia tak berlaku lagi hukum ni. Kalau kita masuk dalam bab-bab ambil upah dalam bab-bab berdakwah ni, boleh dengan syarat yang tu tak ada kerja lain. Ada yang tu lah, dia mengajak saja kerja dia. Takkan tok guru nak pergi terjun bendang buat bendang, menoreh getah, habis sakit urat habis tak main mengajak pula. Dia kena gitu, kena fikir cara macam tu. Kita jangan terfokus pada ni makruh. Tak payah kita potong elok imam makruh. Lah tak ada jadi imam. Jangan, bukan macam tu. Dia hukum ni dia berlaku, dia tengok dulu keadaan kita. Jadi yang jadi imam tu dia tak ada kerja lain lah, cuma kerja imam tu. Kemudian yang apa tu yang mengajar tu kita tengok nak bagi upah apa semua tu, tak ada kerja lain. Yang tu ada dibahas dalam ulama bab tu. Tapi jangan berlebihan. Saya ni kalau orang panggil pergi kuliah ni sejam 5,000, tu dia lebih pula. Jangan berlebihan. Kalau orang nak bagi terpulang, tapi jangan kita berlebihan. Saya orang tanya tu, duk tanya ceramah Maulidul Rasul, ikut nak bagi berapa? Ikut dia bagi RM20 kali tu lah. Faham-faham lah kan. Jangan kadang-kadang melampau juga. Tuan-tuan bayang, ada satu di belah-belah Negeri Sembilan, kita nak pergi tu dengan tol apa bagai tu, dia bagi 100 tuan-tuan. Selangor. Ni kira bahas pasal ikhlas ni pula, live pula ni. Ni maksudnya, sebab tu saya tak mention nama masjid tu, maksudnya bersesuaian lah. Sana pula kita di sini okey kan, sebab apa, kita ni tak ada tol, sana tol. Ni dia orang tak faham macam tu, dia duk ingat kerja dakwah ni ikhlas, ingat mudah kot. Tak ingat mula saya meletak abang ni geram. Dia kata mudah ustaz tu, mudah ayat liang tu dia cuba suruh dia mengajar, ingat senang. Baik, ni tak sampai pada haram lah, bukan sampai pada haram ni. Saya lagi kata apa, mengambil imam akan rezeki yang diwakafkan itu makruh, dipisilak baca haram. Kesian imam. Dan seyogianya bagi imam itu bahawa menyucikan batinnya itu daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar. Maksiat, dosa besar, imam kena suci. Jangan buat macam tu, dosa besar. Dosa besar ni tuan-tuan buat, jadi fasik terus. Langsung jadi fasik waktu tu juga. Berzina, apa lagi, membunuh orang, jadi fasik serta merta. Jangan buat. Imam jangan buat benda ni. Sebab apa? Dia nak tanggung orang tu, nak akad nikah orang apa semua ni, bukan senang. Dan menyucikan dirinya daripada mengekalkan dosa kecil. Dosa kecil duk buat, lama-lama jadi dosa besar. Ni makruh buat selalu, tak jadi wali. Dosa kecil buat selalu, dia apa? Jadi dosa besar. Baik. Dan demikian lagi seyogianya bagi imam itu menyucikan zahirnya itu daripada hadas dan daripada najis. Sebab apa? Imam tu dia kena bersihkan, dia kena kencing tu bagi betul apa semua tu. Sebab tu saya kalau pergi masjid apa semua tu, kalau saya tahu masjid tu akan minta saya untuk jadi imam isyak, saya akan minum air sikit lah, sebab takut lagi nak terkencing tu. Kadang-kadang laki-laki ni dia kencing tak lawas. Kita kalau nak semayang dandan jadi tak lawas. Kalau tak semayang tak ada masalah pun. Ini syaitan, dia bagi kita dandan jadi rasa tak lawas, rasa nak terkeluar air tu. Tapi kalau kita tak ada masalah apa pun, macam nak pergi mana tak ada masalah apa pun. Ni jadi hati-hati, sebab kita akan tanggung tu. Sebab tu orang yang kencing tak lawas sebaiknya jangan jadi imam. Bahkan ada yang kata tak boleh dia jadi imam. Sebab apa? Dia suci untuk diri dia, bukan untuk orang lain.
Kencing tak lawas apa semua kan, balut apa semua. Walaupun basah tu sebab apa? Dia ni ujian Allah pada dia lah, orang kencing tak lawas ni. Baik. Kerana tiada melihat akan yang demikian itu melainkan ia sendirinya. Yang tahu imam ni suci ke tak suci siapa dia? Diri dia sendirilah. Dia wuduk ke tak wuduk ke siapa dia yang tahu? Dia sendiri. Tadi dia terpijak najis, terpijak tai cicak, lepas tu dia tak basuh kaki. Yang tahu siapa dia? Kita tahu tak tahu? Dia sendiri yang tahu. Dia kena amanah, dia kena jujur. Pi basuh kaki apa semua tu dia kena. Ni imam. Maka jika keluar angin daripadanya, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang itu. Lalu hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia itu dan menjadikannya ganti akan jadi imam. Yakni istikhlaf. Istikhlaf ini melantik jadi ketua, jadi imam. Maka keluar ia daripada sembahyangnya itu. Ini contoh keikhlasan imam. Kalau imam tengah sembahyang terkentut, jangan malu nak keluar. Silap hari tu pergi makan apa kacang rebus banyak dengan telur rebus. Kacau, malu. Contoh kisah, ada kisah lah di kahwin, baru kahwin, yang lelaki ni nak buat surprise lah, kejutan untuk isteri lah. Dia pun tutup mata sampai rumah tu, jangan buka mata lagi lah, ni kejutan ni, surprise. Hak yang bini duk tahan kentut, tak apa abang saya nak ayak. Abang tu pun pergi ayak, dia pun kentut tu lega rasa. Mai nak terkentut pula 3 kali macam tu, baru hilang rasa nak terkentut tu. Buka mata tengok pak mata duduk tepi. Abah bila duduk sini? Dari hak pertama dah. Tu. Ni kentut ni jangan malu. Kalau keluar angin, yang tahu siapa dia? Imam tu sendiri. Ni keluar angin yang tak berbunyi lah. Hak berbunyi kita tahu lah. Ni panggil silent killer. Yang tak bunyi ni, membunuh ni, racun membunuh ni. Jadi kalau keluar terkentut, jangan malu nak membatalkan solat. Dan dia ambil orang yang paling dekat dengan dia untuk jadi ganti dia. Ada kan kisah kan wali-wali Allah yang mati ketika sujud terakhir. Antaranya ada yang cerita ayah kepada Habib Syekh Solo. Habib Syekh Solo tu bukan ni, Solo tu nama tempat. Ada orang-orang yang tak suka qasidah, tak suka nasyid tu, dia pergi hentam. Habib Syekh taruh Solo pun mahal tu. Bukan Solo tu. Solo tu nama tempat. Tu tak reti buat pada tahu. Solo tu nama tempat. Jadi Habib Syekh, ayah Habib Syekh ni katanya, ceritanya, kalau yang tengok ni kalau salah apa betul lah. Jadi Habib Syekh bin Abdul Qadir. Jadi Habib Abdul Qadir tu waktu solat Jumaat meninggal sujud terakhir. Sujud terakhir meninggal. Jadi makmum duk tunggu lama, imam tak angkat-angkat. Sampai akhirnya yang paling dekat tu yang ganti. Allahu Akbar. Bangun daripada sujud. Lepas tu bagi salam. Tahiyat akhir apa semua, bagi salam. Tengok yang imam ni duk sujud tu. Tengok meninggal dunia dah. Dalam keadaan sujud terakhir solat Jumaat. Syarat imam ni, imam dan makmum ni, makmum jangan lebih dulu daripada imam. Berdiri tu kan, makmum jangan berdiri di depan imam. Kalau sama tak apa. Sejajar tidak ada masalah. Cuma kita takut lah, sejajar sekali takut dia pula ke depan. Rakaat kedua ke apa tu. Jadi kita memang duk buat macam ni. Kalau sejajar tak apa. Tapi yang kita duk buat ni molek dah lah. Baik. Jadi contoh kalau batal waktu sujud, imam batal terkentut waktu sujud. Jadi waktu sujud dia makan kacang banyak, waktu sujud pungkak duk atas, angin keluar kot. Angin mencari saluran, keluar, pus. Tak bunyi, silent killer. Bau pa ni. Macam mana dia nak kena buat? Dia bangun, dia kena tepuk hak paling dekat belakang dia ke. Tepuk yang tu. Kalau jarak sekarang macam mana? Tepuk kat kanan tu. Tepuk. Jadi yang tu kena faham lah. Makmum tadi terus berniat jadi imam. Yang ditepuk tadi tu dia berniat jadi imam. Dia pun
Allahu Akbar, baru dia pergi ke depan sikit, lepas tu lepas berdiri dia pergi ke depan sikit. Macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bagi habis adab yang ke-9 ni, satu lagi nah. Syuruk ke apa? 7.20. Ada lagi 6 minit. Adab yang ke-9 bahawa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan setelah ia meratakan ia akan segala saf itu. Bagi rata dulu saf. Jangan dia takbiratul ihram cepat. Dulu saya ingat dulu waktu kami di Madura dulu pernah ada latihan jadi imam. Jadi sembahyang isyak dipilihlah beberapa orang kelas akhir tingkatan 6 lah. Kami tingkatan 6 ada 100 lebih tingkatan 6. Jadi pelajar ma'had yang saya duduk, pondok pesantren yang saya duduk tu, pelajar ada 9,000 semua, 9,000. Kadang-kadang mandi kolam air tak ada apa nasib. Jadi pelajar ramai sangat. Tapi sekarang saya pergi 2018 itu semakin moden lah, semakin cantik apa semua lah. Jadi ada latihan jadi imam. Pilih beberapa, jadi setiap bilik kan ada orang dia. Contoh dalam bilik itu ada dalam 15 orang. 15 orang tu mayang di bilik. Latihan jadi imam. Jadi sebelum kita berdiri itu istau lis-salah, luruskan saf, rapatkan saf, samakan tumit belakang. Macam tu. Dia kena buat macam tu. Yarhamuni wa yarhamukumullah, luruskan. Tu tak rapat tu, bagi rapat. Dia kena betul macam tu. Tu imam macam tu. Kemudian lepas tu baru dia niat. Dia kena ada latihan macam tu. Sebab apa jadi imam ni tuan-tuan, dia bukan boleh latihan pun belum tentu jadi elok. Imam dia baca tahsin qiraat, dia qori hebat. Waktu jadi imam boleh tak dia qori macam dia buat tu? Payahlah. Dia duk ingat dia baca Fatihah hak dulu dia baca masa darjah 1 dulu. Tak percaya tuan-tuan try lah jadi imam tengok. Cubalah. Nanti mayang tarawih sekali-sekala buat macam ni. Malam ni AJK ni. Minggu depan AJK tu pula. Minggu depan esok AJK ni pula. Tu cuba buat tengok. Letih tuan-tuan. Kita tak boleh makan banyak sebab takut angin. 2 malam lepas saya ada kuliah di Seberang Pumpung. Saya silap makan apa tak tahu. 2 malam lepas pula. Hari Selasa, saya ingat saya hari Selasa. Kuliah di mana hari Selasa hari tu? Tapi saya waktu sakit perut lah. Lain macam tu. Dia Allah duduk dia tak selesa tuan-tuan. Duduk nampak bilik ayam. Di Kota Rentang, Masjid Kota Rentang. Lepas-lepas kuliah tak apalah, ada saya bawa anak murid tu yang jadi imam. Dia terus pergi bilik ayam. Silap makan apa tak tahu. Lepas-lepas kuliah depa jamu kari pala ikan. Yang tu tak apalah lepas kuliah dah. Sebelum kuliah jamu hak tu memang saya tak makan lah. Saya takut sekali tu. Jadi imam dia kena jujur bab-bab ni. Sebab tu imam ni dia bukan boleh makan banyak sebelum menjadi imam tarawih tu. Cuba tuan-tuan tanya. Dia memang kena betul-betul. Buka puasa pun sikit lah. Banyak sekali nak terkencing. Makan banyak sikit sekali dia makan apa dia panggil istilah dia tendang kan. Dia macam nak melugai. Baik. Jadi imam kena berhati-hati. Maka sunat ia berpaling ke kanan dan ke kiri serta mengata ia istau lis-salati rahimakumullah. Artinya samakan olehmu akan saf kamu kerana sembahyang. Mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Jadi perhati kanan kiri, istau lis-salah rahimakumullah. Luruskan saf, samakan saf. Kita nak sembahyang ni, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah. Doa macam tu. Nak sembahyang ni, luruskan saf untuk sembahyang, luruskan. Rapatkan tak boleh. Hal ni sebut rapatkan pula makmum pening nak rapat. Mana orang suruh jarak? Ni bukan stadium, ni masjid. Stadium tak apa rapat. Covid tak pergi stadium lah. Dia main masjid. Ni geram. Saya pernah jadi pengerusi yang Maulidur Rasul Naam tu. Polis duk main ronda. Saya pengerusi. Duk WhatsApp. Ustaz Rahim sahabat saya ada WhatsApp. Ustaz Amir tolong SOP. Polis duk main ni. Untung polis tu kenal dengan Ustaz Rahim tu juga. Dia main ronda. Buat maulid main. Haji. Tempat lain dia tak mau pergi.
Minta maaf tuan-tuan, ada WB Esku Agama Selangor, WB Ustaz Zawawi tu kan. Tuan-tuan tolong bagi jarak. Saya pun pening nak jarak ke mana, dewan tu penuh. Cakap pergilah, tuan-tuan tolong jarak. Kita bukan di Sunway baru viral kan, bukan di stadium. Tuan-tuan tolong jarak. Kita tak boleh mai lagi 1000 kaya depa. Kita pokai. Tam dah betul. Tengok sahabat saya Piyu Faiz kata macam tu juga. Majlis agama nak siasat tauliah dia. Apa punya? Sampai tak ditegur langsung. Bagi nasihat, dia bukan tegur, maki, tegur cara elok. Kita pun pelik, Mekah rapat dah kan. Kita pakai emas lah. Ini pack situ semua. Syekh Nurdin cukup marah. Syekh Nurdin kata pakai emas waktu solat makruh hukum dia. Saya pakai agak tadi. Saya takut juga, tapi kadang-kadang saya buat rempang pergi masjid tak pakai, orang tegur pun pakai. Sebab saya tahu yang tegur ni JK masjid pun kena daripada atas juga. Kita kena daripada atas juga. Tak boleh nak buat apa. Baik, ni fitnah akhir zaman. Allah nak tengok kita macam mana kita punya keimanan kita. Baik, dan nanti depa akan jawab nanti depan Allah nanti. Kita buat sebab depa suruh. Depa paksa kita. Nanti di akhirat depa akan jawab. Bukan main-main benda ni. Akan jawab. Pasal apa jarak-jarak ni sampai ada sebahagian orang tak boleh sembahyang Jumaat. Sampai ada sebahagian orang yang tak boleh sembahyang Jumaat, tak cukup masjid apa semua. Macam mana? Budak-budak nak pergi tak boleh sebab tak cukup vaksin lagi. Budak-budak tu sampai 2 tahun tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab tak cukup vaksin. Macam mana? Jawab nanti depan Allah. Bukan payah. Kita tak kena. Relax tuan-tuan. Kita sila apa bahasa orang ni? Chill lah. Abang faham? Chill lah, relax. Santai kita. Bukan kita yang jawab. Tengok lagi, record boleh live lagi, habis. Kena gam pula kita. Tak apa gam di dunia. Kemas cakap. Dan jika ia melihat akan cedera saf itu, maka menyuruh ia membetul akan saf itu. Nampak saf mana yang kurang, yang tak apa tu agak makmum tu ada yang pergi belakang sikit atau terkedepan sikit. Ni pak cik tolong rapat sikit, gostan belakang sikit, mundur sikit, bagi sama kan tu mi. Tegur macam tu. Kena tegur. Sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum itu akan setengahnya. Maksud di sini yang diratakan adalah tumit, bukan jari depan. Tu kata jari depan. Ada orang yang tumit dia panjang, kaki dia panjang. Dia tak sama juga. Jadi yang rata tu tumit. Sebab tumit rata, insya-Allah bau rata. Jadi kita di sini ada garis tu kan, kita nampak lah. Ada tempat, sebagian tempat dia macam garis dia tu tak jelas. Kita nampak tu garis yang belakang tu, kita bagi sama semua. Rata kan. Ada masjid, sebahagian masjid yang saya mengajak tu dia garis-garis pelik kita. Ini elok ni, cantik sangat ni. Kita betul belakang tu sama semua, cantik. Lepas tu kalau orang yang sembahyang atas kursi misalkan, ni kan biasanya banyak yang keliru ni, sembahyang atas kursi, kaki kursi yang belakang bagi sama dengan yang belakang tu, bukan kaki kursi duduk dalam tu. Kesian orang belakang tu tak dapat, bagi sama dengan ni kaki kursi tu. Tu ada sebahagian masjid dia buat dalam TV tu, dia ada tunjuk contoh macam tu, susunan saf yang betul, cara sujud yang betul, ada tu. Baik, dah habis dah waktu ni, kita bagi habis sikit lagi lah. Dan sunat jangan takbir imam itu akan takbiratul ihram, melainkan setelah selesai muazzin itu daripada iqamah. Tok Bilal tak dan habis lagi pun, qad qamatis salatu qad qamatis salah, imam Allahu akbar. Loh, kesian Tok Bilal tu. Jangan, bagi dia selesai dulu. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Doa semua apa semua. Imam pun tengok, bagi luruskan saf untuk solat, luruskan saf, semoga Allah meridai, merahmati kita semua. Boleh, tak ada masalah. Waktu ada yang tanya sebelum qomat tu imam boleh duduk sana dah? Boleh, tak ada masalah.
Sebab apa? Yang boleh kata iqamat tu imam. Tok Bilal tak boleh dia mandai-mandai. Tok Bilal pula nak atok tu imam. Ini punca. Hak ni punca. Sebahagian masjid ada macam tu. Tok Bilal mudah, dia kena atok. Imam ni kita lantik dia imam untuk apa? Untuk pemimpin. Dan kita lantik imam bukan orang calang-calang. Orang yang lancak bacaan Quran dia pertama. Dan alim. Jangan kita pula duk atok dia. Imam kena main waktu ni. Tu dia, kesian kat dia. Jangan atok dia. Kalau komplain tak masalah. Contoh imam tu duk tuang selalu. Dia imam dia kena hadir berapa? 60% kan kehadiran. 60% kehadiran. Kalau tak silap saya lah, sebab ada Masjid Al-Lok Ganu tu, sahabat saya tu muda gitu, tak kahwin gitu. Ustaz Luqman tu. Ustaz Luqman Adnan, Masjid Al-Lok Ganu. Dia alim tu. Orang kampung minta dia. Saya pun masjid derang minta saya nak kena duduk derang pula. Saya duduk fikir-fikir. Nak kena duduk derang pula. Aduh. Isteri saya sahabat tu muka com tu. Muka masam tu tak cakap tu. Perempuan payah. Dia muka com kita tak lena, pelik tu. Adik, fikir adik nah. Abang pun sama. Abang kahwin lagi bang? Ingat macam tu nah. Bukan senang kahwin ni. Kemah cakap atas kahwin lah. Baik, jadi azan ni sebelum ni kita dah bahas azan hak imam. Masuk waktu solat dia azan, jangan dia tunggu imam suruh. Azan hak Bilal, minta maaf, azan hak muazzin, hak tukang bang, hak dia. Jadi Tok Bilal macam Sayyidina Bilal kan, masuk waktu azan dia azan. Iqamah Sayyidina Bilal akan tunggu Nabi. Kadang-kadang Nabi mai awal. Pernah Nabi mai awal. Hari ni Nabi mai awal waktu subuh. Esok Nabi mai waktu nak cerah dah. Zuhur hari ni Nabi mai awal. Esok Nabi mai tu agak matahari nak ni dah. Asar pun Nabi mai macam tu. Nabi mai awal. Esok. Lusa tu Nabi mai matahari nak tenggelam dah tu. Maghrib dan Isyak pun Nabi buat macam tu. Jadi Isyak tu betul-betul lambat. Nabi nak ajak apa? Nabi nak bagi kita. Itulah jarak waktu solat. Hari pertama aku mai dengan hari pertama adalah awal waktu solat. Hari kedua adalah akhir waktu solat. Tu Nabi nak ajar macam tu. Dan yang boleh kata qomat hanya imam saja. Jadi Tok Bilal kalau nak qomat kau kena minta izin dulu ah. Nak minta izin dulu, jangan dia duduk ni. Pipi duduk dia pula. Oh mana imam? Tak ada siapa boleh jadi imam. Aku naik. Mana? Jangan boleh gitu. Tak boleh gitu. Dia kena sendiri. Minta maaf lah, ni teguran. Jangan terasa pula. Saya tegur saja. Ni amanah ilmu dalam bab solat ni. Sebab apa? Kita kadang-kadang lupa bab ni. Benda-benda fardu kita buat molek dah. Ni bukan masuk benda haram, tapi adab kita. Tapi adab kita tu yang orang menilai kita. Orang menilai kita dari segi adab. Banyak orang yang alim tapi adab kacau. Dan banyak orang yang ilmu tak tahu mana tapi adab dia hebat. Dulu pernah ada cerita masuk surat khabar. Orang pekerja Indonesia, kuli bangunan macam tu lah, kerja bangunan kan, mati simpanlah dalam peti ais tu kan. Simpan dalam peti ais apa semua. Dia lah macam kita duk buat yang hospital duk buat tu lah. Waris tak ada tuntut. 2 bulan lepas tu baru waris mai. Di Indonesia sana tu mai tuntut. Buka-buka peti sejuk tu, jenazah dia macam tengah tidur, macam baru mati. Padahal mati 2 bulan dah. Macam baru mati. Pelik. Ni orang kerja bangunan saja. Bukan tok guru. Kerja bangunan. Tanya-tanya yang kawan sebilik dia apa semua, dia ni adab dia elok, jaga hubungan dengan orang, cakap elok, sembahyang tahajud jaga. Allah balas macam tu. Tu dalam dunia. Akhirat nanti macam mana? Kira kita mati tu, masuk kubur tu kita boleh tahu dah kita selamat atau tak. Sebab tu Sayyidina Osman cukup takut. Orang cerita syurga neraka Sayyidina Osman biasa. Cerita pasal
kubur, Sayyidina Osman teriak terus. Lalu dekat kubur, teriak Sayyidina Osman. Sebab apa? Kalau kata Sayyidina Osman, kalau aku selamat daripada kubur, insya-Allah yang selepas tu mudah. Tapi na'udzubillah, kalau aku terlekat kat kubur ni, lepas tu lagi susah. Tuan-tuan, kita adab kita kepada Allah dan kepada sesama manusia, itu yang penting. Mengaji tak tahu mana pun, tapi yang penting adab. Ni. Jadi tegur ni untuk saya jugalah. Ni tu dipanggil dengan adab-adab sembahyang berjamaah. Kita sebagai makmum tahu tugas kita, kita sebagai Bilal tahu tugas kita, kita sebagai imam tahu tugas kita, siap tahu tugas kita. Tahu semua, pakat-pakat tahu tugas masing-masing. Jadi pakat tahu tugas, kita buat kerja kita masing-masing. Saya kuliah pun saya tahu tugas saya, yang mendengarkan pun tahu, yang mengajar tahu, yang diajar pun tahu, pelajar pun tahu. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini, insya-Allah. Hari Rabu ni saya lagi kot. Minggu Rabu ni minggu berapa? Minggu ketiga saya. Minggu keempat saya. Minggu ketiga. Saya tengok jadual, keliru saya. Betul. Hari Rabu ni saya 22 hari bulan. Sebab hari Rabu minggu ketiga saya di seberang Pumpung. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Rabu ni, insyaAllah. Mohon maaf kalau ada salah silap, yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang daripada saya sendiri. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah berikan kita hati yang mencintai Nabi, hati yang merindukan Nabi, dan pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi. Biniyatil qabul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم حفنا سنن سيد المرسلين، واقم بنا اتباع نبيك الامين، واعطنا الشفاعة العظمى من نبيك الكريم، وادخلنا الجنة مع نبيك الكريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله Rabbil Alamin. Mohon maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.